Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syukri bin Muhammad Amin dari syarikat Master Solution Nationwide. Syarikat saya berpengalaman lebih 12 tahun dalam bidang pembinaan dan pembangunan. Hari ini saya akan memperkenalkan satu produk yang dinamakan Smart Home and Office. Sebagai seorang pengurus syarikat, saya perlu memikirkan sesuatu yang baru untuk sustain dalam bisnes dan perniagaan saya. Dalam dunia perniagaan hari ini juga perlu mengambil kira masalah-masalah yang ada, kerana dalam konsep bisnes, penyelesaian daripada sesuatu masalah boleh dijadikan sebagai satu perniagaan. Selain itu, dalam penghasilan sesuatu produk, kita perlu mengkaji apa kehendak masyarakat di luar sana. Bukan kita mencipta satu produk dengan kehendak kita. Kalau untuk mencapai target dalam memasarkan produk tersebut. Selain itu, kita perlu mengkaji apa kelebihan-kelebihan daripada produk yang kita hasilkan dan mengenal pasti pesaing-pesaing kita yang terdapat di luar sana. Dan saya akan rumuskan pada hari ini dalam NABC yang dinamakan N sebagai needs, A sebagai approach, B sebagai benefit dan C sebagai competitor. Mengapa NABC sangat penting sebelum menghasilkan sesuatu produk? Sebagai contoh mudah kita lihat pada hari ini. Jika satu ketika dulu orang menggunakan kamera Kodak untuk mengambil gambar. Tetapi pada hari ini dengan adanya smartphone dan Android, orang dah tidak lagi menggunakan kamera Kodak untuk mengambil gambar. Kerana dengan terciptanya smartphone, bisnes Kodak terus drop dan terus tiada sampai hari ini. Perasan tak? Oleh itu, dalam bisnes kita perlu up to date dari semasa ke semasa dalam penghasilan produk supaya produk tu lebih relevan daripada zaman ke zaman. Dalam pembentangan NABC saya pada hari ini, saya akan menghuraikan apa masalah-masalah yang ada di sekeliling kita yang terdapat di Malaysia dan yang berkaitan dengan isu pekerjaan yang saya lakukan selama ini, iaitu daripada segi pembinaan dan pembangunan. Okey, jika kita lihat pada hari ini, kenaikan harga rumah semakin melampau. Ini diterbitkan oleh Sinar Harian pada 11 Julai 2013. Kemudian harga rumah dijangka naik 20% oleh utusan pada 11 Jun 2022. Jika kita tengok trend graf paras kenaikan rumah pada hari ini, ianya trendnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dan penurunan pun kadang sedikit, tidak terlalu banyak. Boleh dikatakan harga hartanah dan pasaran pada hari ini terus meningkat. Okey, sehingga hari ini juga kerajaan masih tidak dapat membendung isu harga rumah yang semakin mahal kerana sistem jual beli rumah yang ada di pasaran pada hari ini ialah berkonsepkan pasaran terbuka di mana ia bergantung kepada supply and demand. Supply and demand di sini bermaksud jika supply itu besar, demand kurang, harga boleh jadi rendah. Tetapi isu rumah pada hari ini di Malaysia, demand yang terlalu tinggi dan supply yang kurang menyebabkan harga rumah menjadi lebih tinggi dari tahun ke tahun. Tidak dinafikan juga kerajaan ada inisiatif membantu dalam memberi rumah mampu milik kepada rakyat Malaysia. Namun, rumah mampu milik itu tidak mencukupi sebagaimana yang diterbitkan oleh Berita Harian Online pada 14 Februari 2018. Selain itu, di Malaysia, kita sangat kurang tenaga mahir dalam bidang pembinaan ini. Dan kita perlu mengimport tenaga pekerja daripada luar untuk membuat rumah ataupun bangunan yang hendak dibangunkan. Dan dalam akhbar utusan pada 19 Januari 2021, mereka ada menyatakan bahawa jumlah pengangguran belia pada hari ini sangat membimbangkan. Di sini juga saya rumuskan bahawa rakyat kita yang bekerja di dalam sektor pembinaan dari segi tenaga mahir sangat kurang dan boleh dikatakan tiada. Kerana dalam bidang pembinaan ianya memerlukan teknikal dan mental yang tinggi. Mengapa saya sebut demikian?
Sebagai contoh, jika kita ingin membina satu rumah di atas tanah kosong, kita perlu menyediakan tapak asas bangunan tersebut. Di mana tapak asas tersebut mestilah diukur dan diukur terlebih dahulu mengikut drawing yang telah ditetapkan. Ini juga, pelaksanaan on-site tidak sama seperti pelaksanaan on paper kerana di site ia memerlukan teknikal dan mental yang tinggi untuk melaksanakan kerja-kerja di site. Sebagai contoh, dalam pembinaan tapak asas, sekiranya berlakunya hujan dan cuaca yang tidak baik, sudah tentu dalam tapak asas bangunan yang telah dibina sedalam 5 kaki ke dalam akan dibanjiri dengan air hujan, lumpur dan sebagainya. Dan sebelum pembinaan konkrit, mereka perlu mengepam air, bawa sedut keluar sebelum kerja-kerja konkrit dapat dilaksanakan. Dan setelah siapnya tapak asas bangunan, kita akan membina tiang stam, kemudian ground beam, tiang dan naik roof beam. Dalam pembinaan di site juga, untuk melakukan kerja-kerja ini, tidak ramai yang mahir dalam melakukan perkara tersebut. Ini kerana ianya memerlukan kepakaran dan teknikal yang tinggi dalam menentukan ketepatan dan kejituan dalam menarik benang dan level bangunan tersebut. Sekiranya silap dilakukan, bangunan sedia ada akan menjadi sengit ataupun perlu dirobohkan semula untuk pembinaan semula. Dan ianya juga melibatkan kos yang tinggi kerana kerja yang berulang. So, tidak hairanlah mengapa masyarakat atau anak muda pada hari ini kurangnya menceburi dalam bidang tenaga mahir di dalam sektor pembinaan. Disebabkan kekurangan pekerja mahir di Malaysia adalah menyumbang salah satu faktor harga rumah yang semakin mahal pada hari ini. Sebagai satu contoh mudah yang saya beri, jika ingin membuat sebuah rumah yang berkeluasan 1,200 ke 1,400 square feet, rumah setingkat, ianya memerlukan masa dalam tempoh 4 hingga 6 bulan. Dan pekerja yang diperlukan untuk menyiapkan di tapak binaan tersebut, sebagai contoh saya ambil dalam 10 orang. Dan average gaji mereka di antara 2,000 ke 3,500 dalam bidang tenaga mahir dan separa mahir. Okey, jika kita kira 10 orang, kita kali dengan 2,500, ambil purata gaji sebulan, syarikat perlu mengeluarkan sebanyak 25,000 sebulan. Dan jika projek itu disiapkan dalam tempoh 6 bulan, ianya telah menelan belanja sebanyak 150,000. Ini untuk kos pekerja sahaja, belum termasuk kos bahan mentah, kos pengurusan, kos konsultan dan margin syarikat dan yang lain-lain. So, tidak mustahil mengapa harga rumah setingkat yang boleh dikatakan sebagai rumah kos rendah dianggarkan bernilai 300,000 dan ke atas. Dan bagaimana syarikat-syarikat kontraktor yang kecil ingin bersaing dengan syarikat-syarikat pemaju di luar sana yang telah mempunyai tanah yang beratus-ratus ekar, yang telah dibeli berpuluh tahun dahulu dan disimpan dan dibangunkan pada hari ini, dengan mereka boleh mengaut keuntungan sebanyak 50% sebagaimana yang disebut di dalam Sinar Harian 11 Julai. Berbanding dengan pemaju yang baru nak naik, pada hari ini mereka membeli tanah yang sedia ada dengan harga semasa dengan jauh lebih tinggi berbanding syarikat gergasi yang telah mempunyai tanah yang dah berpuluh tahun dengan kos yang lebih rendah. So, kat situ boleh nampak jurang perbezaan keuntungan di antara kedua syarikat yang mereka dapat. Dan yang lebih malangnya, syarikat gergasi dan syarikat besar ini juga tidak mahu menurunkan harga rumah bergantung dengan permintaan yang terlalu banyak pada hari ini. Mereka mengekalkan dengan pasaran yang semasa sedia ada. Ini lebih membimbangkan kepada kerajaan, di mana ramai lagi rakyat yang terkesan yang masih belum dapat rumah pada hari ini. So, saya sebagai pengurus syarikat Master Solutions Nationwide akan memperkenalkan satu produk bagaimana yang kita boleh bersaing secara sihat dengan syarikat-syarikat pemaju gergasi besar ini dalam menguasai bidang hartanah. Di dalam NABC ini juga saya akan menerangkan antara kelebihan-kelebihan dan benefit produk smart home dan office ini. Antaranya ialah menjimatkan kos sehingga 40%,
tempoh jangka hayat yang panjang, ianya boleh dicipta dengan reka bentuk yang menarik dan boleh direka mengikut cita rasa dan kehendak pelanggan. Selain ianya mampu diubah sesuai mengikut dan kehendak cita rasa. Dari sudut approach pengguna di dalam NABC, ianya juga dapat membantu golongan B40 produk ini juga ataupun golongan yang masih terkesan yang belum mempunyai rumah sendiri. Yang kedap panas dan kedap bunyi dapat mempromosikan kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dalam membendung harga rumah yang semakin mahal yang secara tidak langsung dapat membantu pihak kerajaan menyelesaikan tentang isu hartanah yang semakin mahal selain dapat meyakinkan prospek tentang produk ini. Dan ini juga dapat membantu peniaga-peniaga restoran yang menyewa tapak kosong dan terikat dalam tempoh tertentu dalam kontrak sewaan. Sebagai contoh, seperti restoran The J Sri Alam, restoran The Cabin dan lain-lainnya. Ianya juga dapat membantu meningkatkan ekonomi negara melalui sektor pelancongan seperti pengusaha chalet, boat house di Tasik Kenyir, rumah rakit dan berkonsepkan pelancongan di atas air. Selain itu, produk ini juga dapat membantu menggalakkan pertumbuhan usahawan dalam merancangkan lagi ekonomi negara melalui produk Smart Office dalam penjimatan kos untuk membeli ruangan pejabat. Ianya juga dapat membantu pekebun dan peternak yang ingin membuat tempat perlindungan sementara ataupun kekal secara tidak langsung dapat merancangkan ekonomi dari segi keperluan asas, makanan sejajar dengan kehendak pihak kerajaan tentang kepentingan food security baru-baru ini di Maha 2022. Selain itu, produk ini juga dapat membantu pihak kerajaan dalam menangani isu penempatan sementara hospital medan dalam menghadapi krisis dan musibah bencana seperti banjir dan sebagainya. Produk ini juga boleh digunakan kepada syarikat-syarikat besar yang untuk dijadikan sebagai site office dan tempat tinggal bekerja di kawasan pembinaan dan sebagainya. Dan untuk yang terakhir di bahagian competitors di dalam NABC, dengan wujudnya produk ini sekarang, ianya dapat membantu mengurangkan harga rumah sedia ada dan dapat membantu kerajaan dalam menurunkan harga rumah. Secara tidak langsung memberi tamparan hebat kepada syarikat-syarikat gegasi seperti pemaju yang monopoli harga rumah. Mereka juga terpaksa menurunkan harga rumah sedia ada berikutan semakin kurang permintaan dan jika mereka tidak berbuat demikian, kemungkinan besar aset-aset hartanah yang mereka ada tidak terjual dan akan terbengkalai. Persaingan jual beli hartanah secara sihat dapat dilakukan di negara kita. Selain itu, dengan wujudnya produk ini, kita juga tidak memerlukan tenaga buruh mahir import dan dapat memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia melalui pemasangan yang mudah dan berkonsepkan DIY tanpa memerlukan kepakaran teknikal yang tinggi. Sekian, terima kasih.